Ya, seperti biasa setiap hari Sabtu kita ni ada satu segmen ni, segmen Enak Rasa di mana kita ni mengongsikan resepi-resepi istimewa dan banyak di antara bukan presenter, penonton kita ni, maafkan saya penonton, banyak di antara penonton kita ni dan juga saya sendiri memang meminati segmen ini. Ada kan, kalaupun Indah mencuba tetapi melihat cara-cara pembuatannya tu, pembikinannya tu membuatkan kita ni terinspirasi untuk membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau orang sebulan-bulannya dengan Katani melihat, Katani terus mencoba. Sebab memang resepi-resepi yang dikongsikan daripada segmen Enak Rasa Sampai Pagi ini memang sangat-sangat menjadi. Kalau sudah sangat-sangat menjadi itu, ada nula tu, ada rankingnya. Ada rankingnya. Ada rankingnya. Jadi seperti biasa setiap hari Sabtu dari segmen Enak Rasa Sampai Pagi, kita akan bersama Puan Hajah Farida binti Haji Muhammad Taufik. Ini penunjuk cara kita. Dan juga yang akan dibawakan nanti talam jagung Seri Manis. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampai berdua, siapa yang di sana di studio tu? Fakrul sama Atul ni di sini. Pastinya Zatul dan Fakrul. Memang saya kenal sudah suaranya. Semangat nih. Semangat. Okey, jadi hari ini mesti semangat. Jadi hari ini makanannya pun penuh semangat juga. Ada manis-manisnya ni. Topiknya ialah tajuknya, resepinya sebenarnya. Resepinya tajuknya tu pula iaitu talam jagung seri manis. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni di Rampai Pagi macam mana pembikinan prosesnya. Silakan Puan Hajah. Betul. Terima kasih penyampai yang cantik manis dan Fakrul yang handsome. Semakin lama semakin bergaya kedua-duanya. Semakin umur meningkat semakin manis dan semakin mesti Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera pada peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Bersama bis kita masa ni saya biar saya memperkenalkan diri lagi sekali. Saya Cikgu Haji Farida, Haji Muhammad Taufik atau lebih dikenali dengan Chef Mira Putra ataupun Cikgu Mira. Diorang semua lebih mengenali saya dengan Cikgu Mira daripada Cikgu Faridah tu. Saya akan mengongsikan resepi Ketani hari ini. Resepi kita ialah talam jagung seri manis. Kenapa dinamakan talam jagung seri manis? Apabila orang yang membuatnya tu akan sentiasa tersenyum manis, barulah talam jagung itu menjadi. Jangan masam tu, nanti talam jagung seri masam tu. Kalau sekiranya Ketani membuat itu haruslah bersemangat, senyum. Baiklah. Boleh saya kongsikan dulu bahan-bahannya. Baik, tetapi sebelum itu biar saya membagikan satu pantun bersemangat untuk semua penonton di luar sana dan orang-orang yang di studio. Rancangan kegemaran segmen Enak Rasa. Rancangan yang ditunggu-tunggu ditonton bersama. Semoga bis kita bahagia dan sehat sejahtera. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama. Amin. Baiklah, saya kongsikan apakah dia bahan-bahannya. Resepi talam jagung seri manis, bahan A, 280 gram tepung beras, 80 gram tepung jagung, 1 sudu makan tepung ubi kayu, 350 ml santan pekat. Kita ni menggunakan santan kotak. Kalau sekiranya bis kita akan menggunakan santan asli pun boleh. 800 ml air biasa. Cara-caranya, ini untuk bahagian lapisan bawahnya. Masukkan semua bahan dan satukan dan gaul sebati. Kita ni masuk semua sekali, santan, air, apa semua. Ditapis dan dimasukkan ke dalam kuali. Kemudian nyalakan api perlahan sahaja.
dan dimasak hingga meletup-letup. Artinya meletup-letup selalunya kalau saya bayangkan meletup-letup seperti gunung berapi. Macam tup cuma meletup-letup. Ya. Kalau indah selalu orang dia ingat. Dan tutup api. Setelah meletup-letup, Ketani tutup api dan masukkan bahan B ke dalam bahan A yang dalam kuali itu dan gaul rata. Sediakan loyang berukuran 10 kali 10, dialaskan dengan plastik 16 kali 16. Adunan hendaklah dimasukkan ke dalam loyang dan kukus selama 30 minit. Pastikan air kukusan sudah mendidih sebelum memasukkan loyang yang berisi adunan tadi. Okey, biar saya kongsikan bahan B tadi ya. Tadi yang caranya. Bahan B apa yang Ketani satukan dengan bahan A. Bahan B ialah 90 gram gula halus, 1 tin jagung krim seri manis, 1 sudu kecil pewarna kuning, setengah sudu kecil garam, 2 sudu kecil perisa jagung. Itulah adalah bahan-bahan lapisan bawah untuk resepi talam jagung. Sekarang saya akan kongsikan bahan-bahan lapisan atasnya. Lapisan atas ialah apabila bahan lapisan bawah itu sudah masak, maka Ketani sediakan bahan-bahan lapisan atas. 200 gram gula halus, 100 gram tepung custard, apa saja brand Nona apa saja brand, okey, tepung custard. 400 ml santan, 400 ml air pandan daripada 7 helai pandan yang dikisar dan diambil airnya, setengah sudu teh garam, 4 biji telur, setengah sudu teh air abu atau air alkaline, boleh didapati daripada mana-mana kedai, 1 sudu teh perisa pandan, 1 sudu teh pewarna jagung. Kalau kurang pewarna hijau, maaf. Kalau sekiranya kurang warna hijaunya, boleh ditambah lagi. Cara-caranya, gula, tepung custard dan air pandan serta garam digaul sebati di dalam mangkuk adunan. Telur hendaklah dipecahkan ke santan terlebih dahulu dan kacau sebati agar ianya tidak berketul-ketul apabila Ketani memasukkan ke adunan tepung custard ya. Masukkan air iaitu air biasa, masukkan air abu iaitu air alkaline, perisa pandan dan pewarna hijau. Tapis semua bahan, artinya bahan-bahan itu dikacau terlebih dahulu hingga sebati, tapis dan masukkan adunan ke dalam kuali dan masak hingga naik wap. Macam mana Ketani mengetahui ianya naik wap? Hendaklah nampak jeli-jeli akan melekat pada whisk dan akan timbullah sedikit adunan atau ada timbul sedikit-sedikit. Jangan dimasak hingga pekat tetapi tidak cair dan tidak pekat. Ia masih lagi cair tetapi nampak jeli-jeli itu akan melekat pada whisk. Adunan dituang ke atas setelah masak, tutup api yang Ketani nyalakan, ditutup. Adunan dituang ke atas lapisan bawah yang sudah masak. Pastikan dicucuk lapisan bawah dengan garpu sebelum menuang ke atas lapisan bawah. Kemudian dimasak adunan tersebut selama dimasukkan kalau saya keluarkan pada kukusan. Saya biarkan, saya kecilkan api kukusan tetapi biar loyang di dalam kukusan. Ketani tuang lapisan atas, kemudian masak selama 25 minit. Pastikan tutup kuali Ketani bungkus dengan kain tebal ataupun tuala yang bersih agar air tidak menetes di atas lapisan atas tadi. Bila masak, ini tipsnya ni Okey, tipsnya bila masak dibuka tutup kukusan, api masih dinyalakan kuat. Tutup kukusan dibuka dan biarkan lapisan atas mengering dengan sendirinya oleh wap panas tersebut. Bila sudah masak, sejukkan terlebih dahulu lebih kurang 30 minit.
ke 1 jam. Kadang tani atau kadang-kadang ada yang akan memasak membuatnya pagi, petang baru dipotong. Terlebih dahulu sebelum dipotong, pastikan mesti sejuk. Kalau anda ianya disejukkan dahulu atau tani biarkan dia di atas meja kah atau berkipas angin kah. Sebabnya kalau ia panas-panas anda lawat dipotong. Itulah dia resepi dan cara-cara membuat resepi talam jagung seri manis. Ya, alhamdulillah ya dengan penjelasan sebentar tadi. Jadi kita ni akan menyaksikan kalau tadi penerangan dan juga bahan-bahan yang telah pun dikongsikan. Jadi kita ni Zato dan juga apabila yang membuat talaman ni tipsnya juga haruslah bersih, cuci tangan dan mandi jangan mandi. Itu tips yang awak berguna supaya menambahkan kemanisan. Supaya manis dalam jagung ato. Okey, jadi supaya manis. Jadi Cikgu Mira, kita ni akan menyaksikan dulu sudutan video ni. Selepas itu kami akan sambung selepas ini. Jadi kita saksikan sudutan talam jagung seri manis. Silakan. Baking masakan lagi ya.
Menyaksikan sebentar tadi video kita talam jagung seri manis. Ada dua warna nih, warna kuning dan juga hijau. Dan bila dikukus, dipotong macam itu, sangat-sangat menyelerakan. Nyaman usulnya tadi. Belum lagi dimakan tuan, baru melihat. Baru melihat. Jadi warna, pemilihan warna memainkan peranan penting untuk menarik perhatian petani pada masakan. Terutama sekali lagi kalau petani ingin membuat menyediakan dan juga menghias cara petani menyediakan makanan tersebut, ada peranan-peranan pentingnya juga dalam penyediaan dan juga hidangan untuk memberikan untuk tadi menikmati juadah tersebut. Jadi di sini nih Cikgu Mira, sekiranya petani menggunakan acuan betul loyang atau petani kan membuat dekor kan, bisa katakan mau bulat-bulat kah, hias kue kah. Jadi bolehkah petani menggunakan tempat pemesanan berlainan? Boleh. Okey. Selalunya orang membuat kalau kuih talam memang tu 4 segi ya. Tetapi petani boleh buat pelbagai apabila untuk buat hantaran perkahwinan. Ini sesuatu yang baru. Atau hantaran pertunangan selalu orang membuat kek, selalu membuat pulut kuning. Kenapa tidak diubahkan tradisi petani yang lama tu orang tua-tua kembalikan lagi. Selain petani memotong pulut kuning, dikembalikan lagi. Selain memotong pulut kuning sudah kebiasaan ataupun memotong kek moden, tetapi petani kembalikan resepi orang dulu-dulu. Petani gunakan talam seri muka, resepi talam jagung, petani bentukkan menjadi bentuk bulat atau bentuk love, bentuk hati. Jadi itu akan menampakkan lagi tradisi orang Melayu petani. Agar tidak lapuk dia ditelan zaman, agar belia-belia yang muda ni akan terasa ingin lagi kan mencuba dengan kuih-kuih tradisi petani. Jangan dia terus hilang macam itu saja. Kebiasaannya nih Puan ya, kalau berkaitan tentang resepi resepi talam jagung seri manis ni, biasanya paling frequently asked question, apakah soalan-soalan yang sering ditanyakan oleh orang ramai ataupun murid-murid Puan sendiri mengenai penyediaan talam ni? Macam mana penyediaan kuih ni? Okey. Penyediaannya selalu diorang yang selalu diorang tanya, adakah sebab kebanyakan diorang ni kan membuat selalunya untuk berjual atau perniagaan yang memulakan usahawan. Bolehkah kalau kami membuat sampai 10 biji, banyak jodoh. Kadang-kadang orang mengorder untuk tahlil, doa selamat. Hanya diorang kalau kan membuat pagi tu juga kelang kabut, dia jual sempat. Saya bagi tahu malam boleh dibuat. Apabila dibuat, jadi ia punya tipsnya, petuanya, apabila sudah petani membuat malam ataupun pukul 7 malam, pukul 7 malam petani sudah mula membuat, jadinya walaupun dikeluarkan daripada loyang, jangan sekali-kali kuih talam itu dipegang dulu ataupun dipotong. Walaupun dipotong tapi jangan dipegang. Kalau petani memegang kuih-kuih Melayu ketanian ni, tangan ketanian ni ada bakteria, mengandungi bakteria. Boleh memegang tapi gunakan sarung tangan. Jadi biarkan dia di atas meja, pastikan meja tu dah ada naik samut lah. Jadi naik ketani biarkan, sudah tu macam sejauhkan besok paginya baru dapat ketani potong ataupun bila sudah kan menggunakan untuk jualan ataupun untuk disediakan untuk acara majlis kapal, baru ketani potonglah 2 jam sebelum itu kah atau 3 jam, insyaAllah. Ya atau walaupun kuih talam ni kalau sekiranya kena pada cara dan petua, walaupun 3 hari ni indah bangas. Jadi kita ni memang mengetahui kalau namanya kuih talam, kuih bingka dan sebagainya. Dan berapa lama boleh bertahan ya Cikgu? Kalau kuih talam bingka paling indah berapa lama ia boleh bertahan? Selalunya ada orang kalau ia kadang kenapa jadi basi. Orang kuih talam ke, kuih calak ke. Ada yang membuat kuih calak, pagi dibuat, sudah tu kan dijual, sudah patang, pelanggan kadang menerimanya, orang bangas. Sebabnya cara membuatnya tu kadang-kadang menggaul, kalau kuih calak lah terutamanya, intinya tu dah lama dimasak lah.
Sama je macam rendang. Apalagi kuih talam kan. Kuih talam ni kalau ketani indah bana-bana macam seperti seri muka di bawahnya nasi atau nasi pulutnya. Kalau anda bana-bana ketani masak, ia punya santannya, ia akan bangas. Dan jangan sekali-kali dipegang. Kalau ketani pegang kuih ni dijamah-jamah-jamah, pastikan jangankan sampai ke petang, sejam 2 jam pun sudah bangas tu. Itu adalah tips-tips yang penting ini yang untuk dikongsikan. Pengalaman memang mengetahui Pengalaman macam memang mana. mengetahui ya. Dan juga kalau selalu ketani melihat kadang-kadang kalau ada yang berjual, saya tidak mau begitu siapa orang sesiapa sahaja, termasuk saya sendiri. Ini nasihat pada diri saya juga dan pelajar-pelajar saya ataupun kepada penonton yang ingin bermula perniagaan ataupun membuat makanan untuk keluarga. Jadinya kadang-kadang di atas satu, lapisan atas satu dah lawa. Kenapa yang dah lawa? Diorang ambil tisu, bila nampak basah diorang lap. Jangan dilap. Jangan dilap. Akan tinggal tisu tu. Kadang-kadang ketani nampak macam jalan raya dah siap lapisan atasnya. Jadinya, sebab itu tips yang saya bagi tadi, bila sudah ia masak selama 25 minit, buka tutup kukusan itu, api masih dinyalakan, biarkan ia mengiring sendiri dengan oleh wap api kukusan. Sebabnya itu adalah proses pengeringan di atas dan juga melicinkan. Melicinkan lapisan atas. Dan yang kedua, kenapa telur hendaklah dipecahkan ke santan terlebih dahulu? Sebab ketani dah mau terlampau lama menggaul, masa ia itu campur dengan adunan tepung. Nanti kalau terlampau lama digaul rata, angin akan masuk, sebab patut petani selalu melihat lapisan atasnya tu berlubang-lubang. Alhamdulillah, banyak tips yang berguna yang dapat dikongsikan. Apapun, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Mira Putra kerana sama-sama menunjuk cara dan juga mengongsikan resepi serta cara membuat talam jagung seri manis. Mungkin minggu hadapan lagi kita akan berjumpa ya. Apakah agaknya lagi menu yang akan dikongsikan? Ada resepi yang sedap lagi ni. Ada resepi yang ditunggu-tunggu tu nanti ya. Jadi kita menantikan. Sudah tu. Dan juga bagi penonton yang peminat-peminat mungkin ada yang terlepas pandang dah sempat menyediakan pen dan kertas, resepi-resepi yang hari ini dan yang sebelum-sebelumnya ada dikongsikan di IG Rampai Pagi, Instagram. Kalau yang ada Instagram atau pinjam-pinjam Instagram anak-anak, suruh atau suruh diorang melogin tanpa resepi Rampai Pagi. Jadinya di sana ada dikongsikan dan di YouTube juga ada dikongsikan tu. Di YouTube dah resepi-resepi yang lama-lama tu ada di sana. Tunjuk caranya. Alhamdulillah. Terima Jadi kasih sekali Cikgu lagi Mira. Terima kasih, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, itulah tadi kita telah bersama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.